Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnianya, tuan-puan sekalian, kita dapat bersama-sama pada pagi ini menyambung pengajian Mutiara Hikam, ya, untuk kita sama-sama istiqamah di atas jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah untuk islah. Apa makna islah? Memperbaiki diri kita. Ya, sentiasa nak memperbaiki diri. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, kita akan masuk ke hikmah yang ke-114. Hikmah yang ke-114. Betul tak Ju? Ini Ustazah agak-agak daripada awal kat rumah tadi. Ya, alhamdulillah betul. Baik. Sebelum tu, tuan-puan sekalian, okey, tak apalah, kita tengok dulu yang ni, nanti Ustazah akan berikan sedikit mukadimah. Jadi, hikmah yang ke-114 ni panjang sikit. Ya. Dan Ustazah beranggapan boleh jadi kalau tahun depan kita akan faham lebih baik lagi daripada tahun ni, atau lagi 5 tahun kita akan faham lebih baik lagi daripada tahun ni, sebab ini adalah perkara-perkara yang melibatkan penghayatan. Ya. Mari sama-sama kita baca dulu hikmah yang ke-114. Ustazah akan baca, tuan-puan akan ikut ya dengan suara yang kuat insya-Allah. Anaral zawahira bi anwari atharihi wa anaras saraira bi anwari awsafihi li ajli dhalik afalat anwaru zawahiri walam ta'ful anwarul qulubi wassarairi walidhalika qila inna syamsan nahari taghrubu bil laili wa syamsal qulubi laysat taghibu. Okey, tengok maksud dia yang kita baca ni. Anaradh zawahira, telah diterangi alam dengan cahaya. Anaradh zawahira, Allah telah menerangi alam bi anwari atharihi, dengan cahaya makhluknya. Alam ni Allah terangkan dengan cahaya makhluknya. Maksud dia, kita nampak kesan-kesan nur, kesan-kesan cahaya tu daripada makhluk yang Allah ciptakan itu. Matahari, kan? Betul tak? Ini sekarang ni yang bercahaya ni, kesan daripada cahaya apa tuan-puan? Matahari. Lain pada matahari? Lampu. Matahari, lampu ni makhluk kan? Okey, selesai ya, kita faham. Wa anaras saraira bi anwari awsafihi. Itu yang alam diterangkan dengan cahaya makhluk, iaitu sesuatu yang Allah ciptakan. Sekarang hati kat dalam ni, gelap ke terang? Kita mungkin hanya fikir tentang yang luar je. Kalau gelap, kalau tak keluar matahari pagi tadi, cuba tuan-puan bayang. Nak pergi kelas takut. Nak kiamat dah ke matahari tak keluar? Ya, kalau malam tak ada bulan, tak ada elektrik, tak ada lampu, panggil blackout. Habis jam semua kerja-kerja kita tuan-puan. Itu cerita
diterangi alam ini. Itu mungkin jadi urusan besar pada kita tuan-puan. Kita tahan tak kalau rumah kita blackout? Macam kerja nak buat ni, tiba-tiba hilang elektrik. Kalut tak kita? Semua pakai telefon TNB. Tak boleh tunggu. Kalau TNB kata 3 hari lagi baru ada lampu, siap TNB. Tengok macam mana ya. Habis semua orang komen. Tak boleh tunggu 3 hari. Jangan kata 3 hari. Kok dia kata 3 jam pun kita mengeluh. Kita nak kalau boleh call tu terus elok je. Ini cerita yang alam yang terang. Tapi di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari nak bawa, nak alih perhatian kita apa dia? Kamu jangan fikir yang terang je. Entah-entah lama dah blackout dalam hati ni. Ya, entah lama dah tak ada apa, tak ada cahaya pun dalam hati ni. So, diberikan penjelasan yang menerangi as-sarair, hati dan segala rahsia dia. Dipanggil sarair sebab tak nampak dengan mata zahir. Benda tersembunyi. Jangan kata tuan puan tak tahu hati ustazah. Ustazah pun tak tahu dan tak jamin hati ustazah sendiri. Maka, wa anara as-saraira bi anwari awsafihi, dan menerangi hati dengan nur sifat-sifatnya. Maka kerana itu terbenam cahaya alam dan tidak dapat terbenam cahaya hati. Maksud dia, kalau cahaya alam ni dia nampak datang dan pergi, ada dan tak ada. Ya, ada dan musnah, ada dan lenyap. Macam matahari ada terbenam, datang pula bulan. Lepas tu bulan pula pergi, terbit pula matahari. Ya. Tapi di sini dikatakan walam ta'ful anwarul qulubi was-sarair. Tapi cahaya dalam hati ni bukan cahaya yang terbenam. Bukan cahaya yang datang dan pergi. Kalau sudah disinari dengan anwari awsafih, dengan cahaya yang datang ataupun nur sifat-sifatnya. Kata seorang penyair, walidzalika qila inna syamsan nahari taghrubu bilailin, sesungguhnya matahari siang itu terbenam di waktu malam, wa syamsal qulubi laysat taghibu, tapi matahari hati tidak pernah terbenam. Jadi ini di antara hikmah yang metafora dia tinggi ya tuan-puan ya. Itu memang kena apa? Kita kena mendengar penjelasan dia, kena dengar huraian dia. Dia bukan hikmah yang baca je terus apa? Terus faham, tapi kita kena dapatkan huraian daripada guru-guru insya-Allah. Baik. Ustazah nak baca dulu apa yang ada dalam buku tuan-puan ya. Nanti Ustazah akan tambahkan huraian dia. Sahal bin Abdullah ketika ditanya tentang makanan, lalu Sahal bin Abdullah menjawab, huwal hayyul ladzi la yamut. Tanya pasal makanan. Apa makanan ruji kamu? Khut ni makanan ruji. Betul kan makanan ruji? Dah lama tak sebut, takut salah. Ruji kan? Makanan ruji. Kalau saya tanya tuan-puan, makanan ruji tuan-puan apa? Tahu tak apa wajib nasi. Makanlah sekalian yang apa pun rasa macam tak makan je. Ya, orang kata perut tu jadi perut jahat. Sebab apa? Dia tak dapat nasi. Tu makanan ruji. Daripada kecil dah bagi nasi. Kalau orang tanya kita, tanya Nur Hafizah, makanan ruji apa? Ustaz kan jawab nasi. Tapi ketika mana seseorang bertanya kepada Sahal bin Abdullah, apa makanan ruji kamu? Dia kata, huwal hayyul ladzi la yamut. Masya Allah. Makanan dia adalah, maksud dia tu, bila sebut pasal makanan, dia terus menyebut tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang hidup, yang tidak mati-mati. Ya, maknanya ini orang yang jiwa dia tuan-puan sekalian sudah dipenuhi dengan
dengan keyakinan kepada Allah, dengan cahaya nur awsafih, cahaya sifat-sifat tadi. Dia memang tak boleh. Memang ke situ. Jawapan dia memang ke situ. Kecenderungan dia ke situ. Macam orang cenderung dunia, tanya soalan apa pun jawapannya dunia. Orang suka duit. Tanya apa pun, fikirannya ke duit. Jadi ini orang yang sudah dipenuhi hatinya dengan nur awsafih, cahaya sifat-sifatnya, iaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bila cakap pasal makanan, yang dirasa mendarah daging dalam dirinya adalah ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia jawab, huwal hayyul lazi la yamut. Lalu orang yang bertanya tu tanya lagi, saya bukan tanya pasal makanan tu, tapi makanan yang boleh menguatkan kita. Kan maksud dia boleh bertenaga, boleh bagi tenaga. Maka dia jawab pula, kalau makanan yang boleh menjadikan kamu ini kuat, kamu bertenaga, dia jawab ilmu. Dia memang tak jumpa cerita roti canai, nasi lemak ni. Yang bertanya ni, dia nak tahu jawapan macam tu. Yang ditanya kepada orang yang jiwanya sudah diterangi dengan cahaya-cahaya zikrullah, ya, ma'rifatullah, maka dia tak tahu nak jawab macam persoalan penyanya. Kalau untuk menegakkan, kalau untuk menguatkan, maka jawabnya ilmu, kata dia. Mungkin bagi penanya, entah jawapannya karbohidrat ke, protein ke, kan ya, makanan yang ada protein, macam tu kot. Tapi yang menjawab, kalaulah kamu nak tahu apa yang menjadikan aku tegak atas muka bumi ini, aku boleh hidup, aku ada tenaga, jawabnya ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Memang benar tuan-puan sekalian. Okey, sama celah sikit sebelum habis cerita ni. 2 hari lepas, Ustazah berforum tentang kesihatan mental. Jadi Alhamdulillah, panel yang seorang lagi tu adalah pakar psikiatris Hospital Besar Seremban. Ya. Jadi Ustazah pun ambil banyak maklumat, ilmu daripada beliau dalam forum tu, dan kami banyak berbual juga. Dan memang itu adalah antara minat Ustazah lah, sebab Ustazah pun kalau ikut bidang psikoterapi Islam, kejiwaan. Itu bidang usuluddin ya tuan-puan ya. Kalau tahu juga, kalau tak nanti kita bagi soalan bukan bidang guru tu. Ustazah bukan bidang syariah. Tahu juga tapi bukan mejanya di situ. Ustazah bidang usuluddin, bidang kejiwaan, bidang akidah macam tu. Jadi memang suka tentang pemikiran, kesihatan mental dan sebagainya. Jadi apa kata doktor tu? Dia kata sangat membimbangkan soal kesihatan mental sekarang. Ya, sangat membimbangkan. Remaja-remaja sekarang ya tuan-puan yang dah dibawa sampai kepada doktor psikiatris ni, itu sudah mencederakan diri. Dah main kelar-kelar. Dan Ustazah akur benda tu sebab apa? Memang betul. Mak-mak yang datang bertemu pun bawa anak, anak tu dah ada kesan-kesan. Kalau yang perempuan suka kelar tangan. Lelaki cederakan habis. Muka, cakar. Anak-anak tu dah mudah begitu tuan-puan sekalian. Itu yang anak. Yang mak anak, bapa anak sama juga. Ada gangguan kesihatan mental. Nanti tuan-puan ingat kalau saya nak cakap pasal ilmu ya. Contoh kadang-kadang sebagai tanda tuan-puan, mak-mak mungkinlah tak nak kelar-kelar, tapi bahasa yang kita gunakan tu menunjukkan kita sudah putus harap. Tak apalah, biarlah mak mati. Mak kalau mati kau orang suka. Kan? Dia punya pillow talk pun cerita mati je. Kalau saya mati ni bagus. Tapi dalam konteks yang betul. Bukan kecewa. Bukan orang putus harap. Dia banyak lagi lah. Sebab dia definisi kepada kesihatan mental, gangguan kesihatan mental adalah
apabila berlaku keadaan di mana keliru fikiran kita, keliru, kecelaruan akal, menyebabkan ketidakbolehfungsian akal dengan baik. Dan ketidakbolehfungsian yang boleh dilihat pada percakapan dan perbuatan. Jadi benda tu banyak berlaku tuan-puan. Contoh ada seorang suami, mungkin masalah ekonomi agaknya, jadi buat keputusan, isteri ni buat keputusan dengan anak-anak duduk balik kampung. Suami cuba nak survive lagi, cari kerja dekat bandar, kat KL. Bila isteri kata abang dah lama tak balik, baliklah. Dia jawab, boleh abang balik. Tapi kalau kamu nak abang balik, bayarkan tambang bas abang. Tuan-puan rasa ni celaru tak? Kita dengar pun, pelik je, dia suami. Ya, kalau kamu semua nak abang balik, bayar tambang. Nampak tak gangguan-gangguan kesihatan mental ni? Keputusan tak betul, perbuatan tak betul, percakapan tak betul. Ini saya cerita yang segar-segar, baru-baru dapat cerita ni. Okey, nafkah pada isteri pertama, isteri yang ada tak bayar. Pada anak-anak pun tak bayar. Sebab apa? Sebab tak mampu, tak bekerja apa semua. Tapi nak kahwin lain. Dalam conversation dia nak kahwin lain tu, ada calon tu bertanya, nak menentukan hantaran untuk yang baru ni. Maka calon tu kata, saya kalau boleh saya nak belasan ribu. Laki-laki tadi jawab, bagus, saya memang suka yang ganjil sebab Allah suka yang ganjil. Tak pelik ke tuan-puan? Kau cakap bahasa kampung lah, kau ni botol, kau tak botol. Ya? Kau suka yang ganjil tu lah, nombor satu lah ganjil. Kan, ya? Kau suka yang ganjil, bagilah nafkah. Nampak tak tuan-puan? Jadi, bila Ustazah mengadap, dia punya adalah orang hantar kan, saya rasa macam ni ada gangguan mental ni. Nampak tak tuan-puan? Gangguan mental. Dan, bila Ustazah tanya dengan pakar psikiatris, apa sebenarnya had ataupun apa yang dibuat secara perubatan lah untuk bantu gangguan mental. Dia kata sebenarnya kita hanya boleh bagi rawatan untuk bantu dari sudut bila kita kata bahan-bahan kimia dah banyak sangat dirembeskan tu. Itu kita kontrol. Tapi nak pulih yang sebenar-benarnya tuan-puan sekalian, dia kena dengan approach-approach yang pelbagai. Kalau kita lihat pada psikoterapi Islam, kejiwaan Islam, dekat sinilah sebenarnya terlalu luar biasa kesan daripada ilmu. Ilmu. Sebab ilmu tu yang akan pimpin tuan-puan biiznillah mindset kita, cara kita berfikir. Sekarang yang kita jadi kecelaruan fikiran, ya, dia kalau celaru fikiran habis semualah, tak seimbang emosi lah apa. Sebab kita tak dapat nak pegang pada sesuatu cara berfikir yang betul. Prinsip yang betul. Apa yang betul sebenarnya? Apa yang benar untuk saya fahami, untuk saya yakini, untuk saya buat, untuk saya ikut. Yang tu. Keputusan tak ada dekat otak kita. Dan semua ni tak berlaku dengan sendiri. Kena ada ilmu. Baru kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi bila tak ada ilmu, macam itulah tuan-puan sekalian. Kok makan, banyak makan pun, tapi ilmu tak ada, bak kata Sahal bin Abdullah, takkan tegak juga. Takkan benar, takkan betul. Ditanya lagi, alah macam ni lah, dia tanya. Orang tanya ni tak puas hati. Dia tanya lagi, yang makan hari-hari tu, hari-hari. Dia jawab, makanan hari-hari. Kalau makanan hari-hari, zikrullah. Dah bertanya pada orang yang dah tahap makam lain tuan-puan. Makam lain. Kalau makanan hari-hari saya, zikrullah. Masya Allah. Dia tak puas hati, dia tanya, makanan jasmani, dia tanya. Makanan jasmani. Lalu dijawab oleh Sahal bin Abdullah, apa urusanmu dengan jasmani? Biarkan saja jasmani pada yang menciptanya, yang membuat pada mulanya
maka dia akan terus menguruskannya untuk selanjutnya. Jika jasmani itu ada kerosakan, kembalikan kepada yang membuatnya. Tidakkah sudah lazim kita ketahui, kalau ada sesuatu yang rosak, kembalikan semula kepada yang membuatnya untuk diperbaiki. Masya Allah. Memang dia tak boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok makanan jasmani pun dia kata, apa urusan kamu dengan jasmani? Jasmani ni serah pada Allah dia. Kok rosak, kembalikan pada Allah. Allah yang buat, Allah yang cipta. Tadi masa Ustazah belum sampai, Ustazah sempat juga murajaah sekejap ya tuan-puan ni. Dan jumpalah dengan kata-kata sahal ni juga. Dan bila baca tu memang kata-kata sahal ni begini. Da' man tawallahu awalan yatawallahu akhiran. Biarkan Allah menguruskan jasad itu yang telah diuruskan pada awalnya dan biarkan Allah menguruskannya sampai akhirnya. Tengok cara dia berfikir. Kalau kita semua benda kita nak apa? Kita nak jaga. Biarkan Allah yang dah cipta kita. Dalam perut mak kita pun kita bukan menguruskan diri kita. Betul tak? Kita tak menguruskan diri kita. Pun dalam perut mak kita tu dengan air, ketuban lah, apalah. Ya? Siapa yang menguruskan kita? Allah. Apakah bila Allah menguruskan kita dalam rahim mak kita, Allah tak boleh uruskan kita dekat alam dunia ni? Sama sekali tidak. Jawapannya apa dia? Mesti Allah boleh uruskan. Dan Allah lah yang menguruskan. Cuma kadang-kadang kita keliru sebab kita nampak ada ikhtiar-ikhtiar kita juga. Tapi kita kena tahu bahawa semua itu dalam radar. Ya, kekuasaan, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menguruskan, Allah yang mengizinkan. Dan diberikan juga kepada kita satu keupayaan untuk berikhtiar dengan semua yang Allah dah bagi pada kita. Jika jasad itu terkena penyakit, idza dakhalat alaihi illah. Kamu duk tanya pasal jasmani. Aku senang je. Allah uruslah daripada awal sampai akhir. Kalaulah ada illah, ada masalah kepada jasad itu, faruddahu ila sani'ih. Tolong serahkan balik kepada sani' ni tuan-puan. Kalau masna' maknanya kilang. Dalam bahasa Arab, kilang tu pakai masna'. Jadi penggunaan kat situ, Sahal bin Abdullah ni kata, kalau berlaku sakit, kerosakan, balik pada kilang. Kembali pada pembuatnya, pada penciptanya. Amma ra'aita san'ata idza 'aibat radduha ila sani'iha hatta yuslihaha. Kamu tahu tak, benda rosak bawa pada kilang balik, servis balik, siapa yang buat, siapa yang reka cipta, nanti akan dikembalikan balik dalam keadaan yang elok. Masya Allah. Senang dia fikir macam tu tuan-puan. Jadi tengok, kita mungkin sakit, ada urusan anak-anak kita. Tadi masa saya kata lah, saya baca dalam kereta kan, siapa terfikir macam itulah kita kena cakap pada Allah. Ya Allah, anak-anakku ni adalah ciptaanmu, anak-anakku adalah makhlukmu. Jangan kau lepaskan anak-anakku kepada aku. Kalau kau lepaskan anak-anakku kepada selainmu, tak ada siapa yang dapat menjaga dia dengan sebaik-baiknya. Maka ya Allah, anak-anakku ini, kau jagalah dia seperti mana kau jaga hamba-hambamu yang salih. Suami kita, sama juga doa kita. Ya Allah, suamiku ini adalah hamba-Mu. Jangan kau lepaskan hamba-Mu ini kepada penjagaan makhluk-Mu yang lain atau kepada aku. Tapi jagalah dia seperti mana engkau menjaga hamba-hamba-Mu yang salih. Dah, kita pun tidur. Dah malam. Tak ada sikit-sikit kepala nak fikir. Tapi senang cakap lah tuan-puan. Dalam realitinya, kalau kita tak kuat tazkiyatun nafsi, membersihkan hati, benda tu susah untuk apply, untuk buat dalam realiti dia. Tapi ni kita belajar daripada kata-kata daripada seorang ahli sufi yang alim, Sahal bin Abdullah rahimahullah, tentang tadilah yang kita telah dengar sama-sama. Syekh Al-Buti, maknanya Dr. Said Ramadan Al-Buti menghuraikan,
Apakah yang dimaksudkan dengan anwari awsafih? Apa makna cahaya sifat-sifat tu? Jadi kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, yang dimaksudkan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ialah segala sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Segala sifat-sifat Allah yang maha sempurna, semualah sifat rahman Allah, keindahan Allah, kebijaksanaan Allah, ya, kudrat Allah, semua. Jadi ini berkait dengan soal ma'rifatullah. Hati kita ini akan disinari, akan diterangkan oleh kekuatan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah dan meyakini Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana jalannya agar berlakunya anwari awsafi, agar cahaya hati ni bersinar-sinar? Maka jawabnya adalah memperbanyakkan muraqabah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia sedar hakikat ubudiyah kepada Allah dan sedar pemilikan Allah ke atas dirinya. Ini yang Ustaz baca ni yang tertulis ya dalam kitab yang Ustazah rujuk. Nanti kita akan sambung huraian juga. Jadi maksud dia tuan-puan, kalau kita nak kata alam ni nak bersinar, rumah kita nak terang, tekan Swiss tu kan. Lepas tu bayar elektrik. Swiss ada, elektrik tak bayar, kena potong. Jadi nampak sebab-sebab musabab dia. Tapi kalau hati nak bersinar, kenalah kita muraqabah. Muraqabah ni maksud dia dalam. Maksud muraqabah, kita merasakan pengawasan Allah kepada kita. Baru kita rasa dekat. Kita kata nak mendekatkan diri kepada Allah kan. Makna mendekatkan diri kepada Allah mesti bersama dengan maksud kita sendiri merasakan bahawa Allah memerhati kita. Allah mengawasi kita. Allah melihat kita. Allah mengetahui akan keadaan diri kita. Ada satu kisah tuan-puan sekalian, ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan sabba Aba Bakrin 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wan nabiy sallallahu alaihi wasallam jalisun la yaqulu syai'a. Ini cerita dia macam ni. Ada seorang laki-laki, ni daripada Abu Hurairah menceritakan balik. Ada seorang laki-laki telah memaki hamun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedang duduk bersebelahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lelaki itu agaknya marah sangat, sakit hati sangat, tak kira dah. Terus memaki hamun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi duduk sebelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi tak berkata apa-apa. Ya? Jadi laki-laki itu bercakap. Nabi duduk sebelah Sayyidina Abu Bakar, tidak berkata apa-apa. Makna kata, sekarang siapa yang mendengar cacian tu? Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah SAW sama-sama diam. Falamma sakata, zahaba Abu Bakrin yatakallam. Tapi bila laki-laki tu dah penat maki hamun, dia diam. Yelah, orang dah penat, habis segala nak caci dah keluar, senyaplah. Tengok-tengok bila laki-laki tu senyap, zahaba Abu Bakrin yatakallam, Sayyidina Abu Bakar pula bercakap. Membalas baliklah, menjawab. Apabila Sayyidina Abu Bakar bertelagah menjawab balik dengan laki-laki itu, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW bangun. Bangun dan meninggalkan tempat itu. Wattaba'ahu Abu Bakrin. Jadi Sayyidina Abu Bakar rasa macam, macam tak kena je. Bila time aku bercakap, Nabi bangun, tinggal. Tadi masa orang tu maki hamun, sama-sama dengar orang tu maki hamun. Kan? Sebab Sayyidina Abu Bakar tak cakap apa-apa. Jadi Sayyidina Abu Bakar tak sedar hati. Ikut Nabi. Faqala, ya Rasulullah. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun tanya, wahai Rasulullah,
kana yasubbuni wa anta jalisun. Kau tengok tadi kan, dia memaki hamun aku. Dan kau boleh duduk je. Kita sama-sama duduk je dengan dia maki hamun. Falamma zahabtu atakallam qumta. Tapi bila tiba giliran aku nak bercakap, nak balas balik, aku tengok kau bangun dan tinggalkan. Qala, Nabi bagi penjelasan sallallahu alaihi wasallam, innal malaka kana yaruddu anka. Masa kamu diam, aku perhatikan malaikat mempertahankan kamu. Masya Allah. Sebab Nabi SAW ialah Nabi, seorang Rasul. Tak nampak macam kita nampak. Bayangkan betapa bercahayanya jiwa Nabi SAW. Nabi kata, aku tengok. Masa kamu diam, dicaci maki oleh orang, aku nampak malaikat mempertahankan kamu. Falamma takallamta zahabal malak. Tapi bila kau mulai bercakap, balas balik, aku dapati malaikat semua pergi meninggalkan kamu. Wa waqa'a syaitan. Syaitan ambil alih kawasan ni. Wa karihtu an ajlis. Aku tak suka duduk di tempat yang syaitan telah kuasai. Masya Allah, tuan-puan. Ya, sangat dalam maksud dia ya. Kita selalu rasa diam tu kalah. Diam tu maknanya pasif dan sebagainya. Tapi dalam ada keadaan-keadaan diamnya kita tu sebenarnya dibantu, dia dipertahankan oleh Allah dan Rasul, oleh para malaikat. Tapi bila kita balas balik, orang maki kita, kita maki dia. Ya, macam-macam lah orang umpat kita, kita umpat dia. Kita pula lagi teruk strategi daripada dia. So kita diserahkan kepada diri kita sendiri. Sedangkan, tapi inilah satu gambaran ya tuan-puan sekalian, bagaimana pendidikan yang Nabi SAW pun nak tunjukkan kepada para sahabat. Ya, kamu jangan tengok yang zahir saja, yang batin ni banyak lagi cerita dia. Kamu nampak zahir macam tu, yang kamu tak nampak, ya, malaikat menolong dan sebagainya, itu benda kamu tak nampak, yang boleh dirasakan dengan pemahaman, dengan ilmu, dengan cahaya yang Allah berikan kepada hati kita. Ini pun satu bukti ya tuan-puan, ilmu ni penting. Bila kita tahu berlaku apa-apa dalam hidup kita ke depan, kita diam, kita sabar. Sebab apa? Sebab kita dah boleh, kita dah ada hujah kita. Apa hujah dia? Aku belajar dah. Aku nak contohi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, aku nak contohi apa yang Nabi sebut. Ketika mana kamu diam, tak balas maki hamun tu, malaikat mempertahankan kamu. Bila kamu bangun, kamu balas balik macam tu, maka malaikat tinggalkan kamu dan tempat ni dikuasai oleh syaitan, dan Nabi tak suka duduk kat tempat yang seperti itu. Ini adalah maksud daripada hikmah yang ke 100 berapa tadi? 114. Ustazah nak kongsikan juga tuan-puan sekalian ya, satu doa yang boleh kita amalkan ya setiap pagi untuk kita memahami dan merasai ya bahawa kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kuat ya perasaan Sahal bin Abdullah, hati Sahal bin Abdullah yang merasakan semuanya datang daripada Allah dan dikembalikan kepada Allah. Kita jadi sakit, kita jadi gelisah, jadi runsing, hidup kita jadi ma'isyatan dhanka, jadi kelam kabut, ya. Kita kena akur dan akui bahawa antara sebabnya adalah kerana kita tak terasa betul-betul bahawa kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terpulang pada Allah. Jadi bila kita tak terasa betul-betul tu tuan-puan, sakitlah. Itu milik kita, ni milik kita, tu kita punya, ni kita punya. Macam itulah. Ya, jadi kita cuba bantu dengan doa-doa insya-Allah untuk menguatkan hati kita, ya, dan meluruskan keyakinan kita. Jadi doanya berbunyi, Allahumma inni asbahtu la amliku li nafsi darran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nushura
ولا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني ولا أتقي إلا ما وقيتني اللهم وفقني لما تحبه وترضاه من القول والعمل في طاعتك إنك ذو الفضل العظيم. Cuba ulang balik. Panjang kan ya? Ustazah bacakan balik. Kalau boleh record tu record lah. Nanti Ustazah bacakan maksud dia. Kalau tuan puan tak boleh baca yang Arab, maksud pun boleh ya. Allahumma inni asbahtu la amliku li nafsi darran wa la naf'a wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. Ya Allah, kini aku berada di waktu pagi dalam keadaan aku tidak menguasai diriku sama ada untuk kebaikan ataupun untuk menolak bahaya. Tidak juga dalam urusan mati ataupun hidup atau ketika mana bangkit kembali. Tengok, makna kita mengaku pada Allah, aku tak ada daya ya Allah. Aku sekarang berpagi-pagian dalam keadaan tidak memiliki daya. Sebab daya tu milik siapa? La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Billahil aliyul azim. Ya. ولا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني dan aku tidak dapat mengambil sesuatu kecuali apa yang kau beri. Wala attaqi illa ma waqaitani dan aku tidak dapat menghindarkan daripada sesuatu kecuali yang engkau hindarkan daripada aku. Allahumma waffiqni lima tuhibbuhu wa tardah. Ya Allah, pimpinlah aku kepada jalan yang engkau cintai dan jalan yang engkau redai. Minal qawli wal amali fi ta'atik. Daripada perkataan-perkataanku atau amal perbuatanku agar sentiasa berada dalam ketaatan kepadamu. Innaka dzul fadlil azim. Sesungguhnya engkau yang maha besar kurniaannya. Ini doa dia. Sebab tuan-puan, inilah di antara fadilat ataupun faedah yang manfaat daripada zikir dan wirid. Sebab tu zikir wirid ni elok daripada awal pagi kan, pagi. Sebab bukan semata-mata suruh zikir kat lidah je. Kita nak menanam dalam hati kita tu, nak tanam. Jadi bila kita baca yang seperti ini sebagai contoh tuan-puan, tertanam dalam hati kita apa dia? Sepanjang hari ni aku tak ada kekuatan pun kecuali Allah. Ya. Aku takkan dapat mengambil sesuatu yang Allah tak bagi. Sepanjang hari ni rezeki kita tuan-puan adalah sesuatu yang Allah bagi kat kita. Sepanjang hari ni tuan-puan sekalian, so kita menanam keyakinan tu. Kita takkan dapat menghalangi diri kita, mengelak daripada sesuatu yang Allah tak halang. Allah nak bagi juga. Allah tak nak jauhkan, Allah tak nak halang. Kita tak ada daya. Jadi bila kita mengetahui ini kadar kita, ini keterbatasan kita, maka apa yang berlaku? Allah lah yang akan selalu berada dalam hati kita. Allah lah yang akan menjadi sandaran kita. Allah lah segala-galanya untuk kita. Allah, 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 Allah. Sebab tu kadang-kadang tuan-puan, bila Allah uji kita dengan kesenangan, kita takut kesenangan tu menyebabkan kita jadi kabur melihat kepada hakikat-hakikat yang kita bincang hari ini. Sebab apa? Kita nampak tak ada susah apa pun. Kita boleh sihat dengan duit. Kita boleh senang dengan duit. Kita boleh senang dengan ramainya pembantu-pembantu kita. Kita rasa urusan kita semua okey. Sebab apa? Pembantu kita 10 orang. Urusan ni, urusan ni, urusan ni. Jadi merasa diri sangat lemah tu kurang. Tuan-puan jangan lupa yang kita belajar sebelum ni. Apa yang kita belajar sebelum ni? Ingat lagi tak hikmah yang sebelum ni?
Ni masalah tak ada exam ni. Tuan-puan ingat tak yang kita belajar sebelum ni? Al-arifu la yazulu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Seorang arif tidak pernah hilang rasa berhajatnya kepada Allah. Tengok tuan-puan. Aku tak boleh tidak berhajat pada Allah. Nak kelip mata pun Allah. Nak tarik nafas pun Allah. Segala-galanya Allah. Dan tidak pernah merasa tenang kalau bersandar pada sesuatu selain Allah. Jangan bersandar ke harta kita. Jangan bersandar ke pangkat kita. Jangan bersandar ke pengaruh yang kita ada. Orang arif, orang yang benar-benar kenal Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merasa tenang untuk bersandar dengan semua tu. Ya, sangat berhajat pada Allah. Ustaz nak cerita satu cerita. Ustaz dah minta izin dengan tuan punya cerita itulah. Ya, okey. Ustazah rasa banyak pengajaran juga pada cerita ni. Ustazah pergi satu negara dengan suami dan anak-anak kerana kami ada urusan. Ya, ada ziarah satu universiti kat sana juga untuk pelajar-pelajar nanti Baitul Hufaz mungkin boleh senang masuk universiti sana, semuanya akan dapat beasiswa lah kalau kat sana. Jadi macam ustaz ni, suami saya ni dia tak suka sangat berjalan-jalan kalau tak ada benda apa nak buat. Jadi ustazah ni suka juga berjalan dengan anak-anak. Jadi berjalan-berjalan. Jadi okey, ustaz tinggal dekat penginapan. Jadi agaknya boring ke apa benda, tinggal seorang-seorang. Dalam penginapan kami tu tuan-puan, memang ada swimming pool dia yang tertutup. Sebab kat negara Arab, kalau dia buat kat luar tu sekarang, panas terik, tak ada siapa nak mandi. Jadi dia buat tu memang tertutup. Dan Ustaz pun tengok, memang Ustaz pun tak adalah berminat. Kecil je dia punya kolam dia. Kalau kecil lagi kolah. Besar kolam. Antara kolam tu sikit sangat je. Jadi, tapi kami, ustazah dengan anak-anak perasan masa kami turun. Sebab anak saya pun cakap, Umi nampak tak dia tulis kat tepi-tepi tu, kedalaman dia cepat. Maknanya antara sini ke sini tu dah jatuh dalam. Okey. Jadi tuan-puan, ustazah dengan anak-anak keluar. Ustaz seorang-seorang pergi kat kolam tu. Nak mandi. Seorang-seorang. Dia kata, nak turun tangga ke kolam tertutup tu. Ustaz kata, nampak ada penjaga kolam tu. Orang Pakistan ke orang India ke, duk sibuk main telefon. Dia nampak yang pergi tu orang tua, tak adalah dia nak jaga. Kalau dia nampak budak anak ustazah umur 13 tahun, mungkin dia akan ikut. Ni dia nampak dia angguk-angguk sambil cakap telefon kan. Ustaz kata ustaz turun. Jadi, ceritanya kami tahu bila dah balik tengok ustaz dah siap pakai jubah, pakai serban, dia dah bertaubat lah ya. Maksud dia macam dah siap nak solat nak apa semua ya, macam pelik juga ya, sebab itu waktu siang ya, bukan nak ke mana-mana. Ya patutnya pakaian tu pakaian biasa je, tapi ni macam orang lepas solat ke apa ke ya. Ustazah tak adalah rasa kesian sangat mula-mula dengan cerita tu ketika ustaz cerita biasa-biasa je. Tapi esok pagi tu dalam kuliah subuh, kita orang anak beranak, lepas solat subuh, bila ustaz cerita tu dengan berlinang air mata, dia sampai kat kami lah. Maknanya sampai pagi esok tu cerita tu dalam kepala ustaz lagi. Jadi cerita dia macam ni. Macam biasa nak berenang kan, mandi kolam. Jadi mula-mula melangkah tu kat tempat yang biasa lah, yang boleh pijak kan. Lepas tu konon-kononnya nak berenang lah. Jadi orang berenang kan dia tu hantar badan dia jauh macam tu. Jadi kononnya berenang. Padahal tak pandai sangat berenang. Ya, bukan pandai sangat berenang. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi yang macam tu. Sebab belum pernah dapat kursus. Sebab pemerhati yang baik ya. Saya tengok kadang-kadang jadi, kadang tak jadi. Jadi, bila dah menghantar tubuh tu jauh, berenang, dia dah terhantar. Kan ini kan kolah dengan kolam je. Dia dah terhantar jauh. Bila dah terhantar jauh, tuan-puan, bila dah kuat-kuat tu semua dah tak menjadi dah, kita nak kena pijak lantai atau simen. Simen sudah tidak cecah lagi.
Memang dalam sungguh ya, memang dalam. Jadi tuan-puan, meronta-ronta, kelemasan, lemas. Memang Ustaz kata memang dia lemas, dia dah mencungap-cungap, kaki pun rasa macam nak krem. Dan waktu tu apa yang terfikir? Memang terfikir Allah. Dan terfikir tuan-puan, terfikir aku memang datang seorang-seorang. Tidak ada sesiapa pun yang boleh membantu pada saat ini kecuali Allah. Sampai terfikirlah Ustaz kata, ya Allah, takdirnya berakhir kat kolam ni ke? Ya, masa tu sama dengar, aduh, satu hal juga tu. Ya, apakah takdirnya berakhir kat kolam ni? Sebab memang tak boleh buat apa-apa dah. Air masuk keluar tu memang dah tertelan apa semua dah. Ya, jadi memang waktu tu memang mula menanamkan rasa redha, makna nak mengucap apa semua dah sebut Allah apa semua. Memang sebab memang tahu dah tak ada yang boleh tolong, dan memang dah tak nampak dah gelap dah semua. Tiba-tiba ternampak benda warna kuning. Benda warna kuning tu tadi orang yang bercakap telefon. Dia kata dia dengar bunyi air kelak. Air orang berkuak. Kalau budak kecil mungkin air tak bunyi kuat. Tapi ni orang besar, bunyi air tu menyebabkan dia pergi tengok apa hal. Tak ada orang berenang sekuat itu. Ya, rupanya orang lemas. Jadi dia ambil pelampung yang keras warna kuning tu, dia hantar. Ustaz kata sikit-sikit je nampak kuning tu, tapi tangan tu capai dan ditarik. Jadi masa tu, masa dalam kuliah subuh tu Ustaz cakap, kan, dia kata, ya Allah, ya Tuhan, rupanya itu je paras sepadan hidup dan mati. Sekejap je tuan-puan, di mana-mana saja. Itu pasal ajalnya belum sampai, bukan kat situ. Ya. Tapi kalau orang yang meninggal ni tuan-puan, kat mana-mana, situlah. Sebab paras hidup dengan mati ni macam lebih nipis daripada sehelai kertas. Tentu aja. Tadi elok-elok suka-suka boleh mati. Tadi elok-elok sihat boleh mati. Tak tunggu sakit. Dan pada masa tu Ustaz cakap, dia lepas tu bangun kan, duduk kat tepi tu, dia kata memang terfikir banyak benda. Antara yang terfikirnya apa dia? Macam itulah hampasnya nilai dunia. Hampas. Kenapa kata hampas? Sebab tak ada nilai pada waktu itu. Antara hidup dan mati, yang kamu dah dekat nak mati, cuba cakap apa nilai 2 bilion? Apa nilai segala kemewahan yang kamu ada? Apa nilai jawatan dan pangkat kamu? Tak ada nilai. Dia bahkan tidak dapat menolong kamu pada waktu yang kamu memang perlukan pertolongan, apatah lagi akhirat besok, belum tentu. Dan Ustaz kata, pagi tadi, masa dia baca doa bangun tidur, pertama kali seumur hidup dia menangis. Baca doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang hidupkan kami setelah kami dimatikan, dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Pagi tadilah yang Abi terfikir, si tengah anak-anak kan, terfikir, tengok Allah letak. Kamu celik aja mata, namanya hidup, kamu kena syukur hidup ni. Walaupun setitik air pun tak masuk lagi dalam badan kamu. Kamu belum minum. Walaupun beras apa nama nak panggil? Sebiji ya. Sebutir beras pun tak masuk lagi dalam badan kamu. Maknanya kamu belum makan. Tak tunggu makan, tak tunggu minum, tak tunggu Allah bagi kamu duit, tak tunggu Allah bagi kamu gaji, tak tunggu Allah bagi kamu pangkat. Kamu hidup saja, celik mata. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itulah hebatnya nikmat al-hayah, hidup, yang Allah jadikan peluang untuk kita melakukan amal soleh untuk buat bekal. Jangan tunggu makan baru nak bersyukur. Tunggu senang baru nak bersyukur. Tunggu dapat duit baru nak bersyukur. Tunggu dapat pangkat baru nak bersyukur. Kamu bangun je, kamu bersyukur. Kalau tak, kamu tengoklah macam mana bila dah tenggelam, lemas dalam kolam tu, kamu tahulah betapa besarnya nikmat
peluang kehidupan. Lepas tu Ustaz ceritalah. Macam-macam lah terfikir. Dalam surah Al-Munafiqun, sesaat orang tu nak meninggal, minta dengan Allah, sikit lagi ya Allah, sikit lagi ya Allah, sikit lagi ya Allah. Lalu ditempelak. Selalu minta sikit lagi, minta sikit lagi, minta sikit lagi. Umur 80 tahun tak cukup ke? Umur 50 tahun tak cukup ke? Peluang 40 tahun tak cukup ke? Kamu nak buat apa ni nak minta sikit-sikit lagi? Lalu dijawab oleh orang yang berada di ambang kematian. La as-saddaqa, untuk aku bersedekah. Masya Allah. Kita nak mati baru fikir macam nak nguruskan, macam nak melaburkan harta, nak habiskan harta kita di jalan Allah. Masa kita hidup, kita nak sekat je, nak pegang je, nak kumpul je. Datang lintasan kematian depan kita, baru kita fikir, sempat tak aku nak sedekahkan, nak uruskan, nak infakkan, nak wakafkan. Dan Masya Allah ya Tuan Puan, Ustazah dengar tu pun, Ustazah pun ambil ni juga. Ya Allah ya Tuhan, itulah dia gambaran hidup dan mati. Ya, dan dalam masa yang sama kita nak beritahu, kita tak ada daya, kita tak ada kekuatan, kita tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat pun kepada diri kita Tuan Puan sekalian. Segala-galanya adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setiap yang berlaku tu pasti ada hikmah, ada pengajaran dia. Bahkan yang kita kongsikan ni pun kita semua masing-masing boleh mengambil hikmah dan pengajarannya, insya-Allah. Ada satu doa daripada Abu Hasan Asy-Syazili. Doanya berbunyi, ini macam munajat-munajat orang soleh ya tuan-puan sekalian, sangat memberi maksud yang dalam ya. Allahumma innal amra indaka wa huwa mahbubun anni wa la a'lamu amran akhtaruhu li nafsi fakun antal mukhtaru li wahmilni fi ajmalil umuri indak وأحمدها عاقبة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إن الأمر عندك وهو محبوب عني. Ya Allah, sesungguhnya segala sesuatu ada di tanganmu, wawa mahjub, ya, dan tertutup daripada aku. Semua urusan di tangan Allah, kita tak tahu. Dan aku tidak mengetahui pun, wala a'lamu amran akhtaruhu li nafsi. Dan aku pun tak mengetahui apa yang sewajarnya aku pilih untuk diri aku. Betul tak tuan-puan? Kita pun tak tahu pilihan apa yang baik. Anak dua ke, anak lelaki ke, anak perempuan ke, ada anak ke, tak ada anak ke, tak ada siapa boleh menjamin apa yang terbaik untuk dia. Fakun antal mukhtaru li, maka tetaplah engkau ya Allah menjadi yang terbaik memilih untukku. Masya Allah. Tuan-puan pernah tak pergi beli kain, bawa pakar kain, pakar fashion? Contohlah kan kawan kita tu taklah pakar fashion, tapi nampak dia macam buat-buat pandai je. Kan dia kata akak lah orangnya, akak anak akak 5 orang dah kahwin, akak tahu dah baju apa, lace ke macam mana. Kita bawa orang dia, kita suruh dia pilih kan? Betul tak? Tolonglah pilihkan. Kalau yang ni okey tak? Yang ni kain ni panas ke sejuk ke? Itu sikit analogi ya tuan-puan ya. Bila kita tahu orang tu lebih hebat daripada kita, kita percaya dengan pilihan dia. Alah contoh macam ni je, pergi kedai buku. Saya selalu bawa jemaah dulu kan pergi Bandung dulu, pergi kedai buku. Masuk kedai buku kita kata okey, kita beli buku agama. Ustazah lah pilihkan untuk akak, ustazah lah pilih, ustazah pula yang kena pilih buku untuk dia. Saya kata lah tengok je lah kak, tengok sinopsis dia apa semua. Tak, ustazah pilih. Apa yang saya bagi kat dia semua dia beli. Lepas tu dia tengok pula dalam bakul ustazah apa yang ustazah ada. Akak tak ada lah buku ni ustazah ada. Pergilah ambil kak, ada kat rak tu. Nampak tuan-puan? Kita percaya orang tu lebih tahu tentang urusan tu, kita ikut je dia. Itu analogi tu sesama kita manusia tuan-puan. Allah Subhanahu Wa Taala Alam, yang maha mengetahui, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Tapi bila urusan hidup kita, biar aku pilih sendiri.
Aku nak macam ni, aku nak macam ni, aku nak macam ni. Ya. Jadi tengok kata doa Abu Hasan Asyazili, ya Allah, aku tak tahu apa-apa, ya Allah. Bahkan untuk memilih apa yang patut pun aku tak tahu. Kau pilihlah untuk aku, ya Allah. Wahmilni fi ajmalil umuri indak. Dan bawalah aku dalam perkara yang paling indah, yang paling terpuji di sisi engkau. Wa ahmidaha, dalam hal yang amat baik serta terpuji akibatnya. Wa ahmadiha aqibatan, dan bawalah aku pada perkara yang paling terpuji akibatnya kepada agama aku. Masya Allah. Terpuji kesannya kepada dunia aku. Terpuji kesannya kepada akhirat aku. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas sesuatu. Masya Allah, ini adab tuan-puan, seorang hamba dengan Allah. Memilih, dia buat pilihan tuan-puan nak milih sesuatu, dia tahu dah urusan agama, dunia akhirat, biar semua terpuji. Kita kadang-kadang ikut selera kita je. Untuk hari tu je, esok entah rosak, entah masalah ke, kita tak kisah. Yang penting sekarang ni kita nak makan. Kau kecil manis, lepas darah tinggi ke, kita cari ubat. Kita punya singkatnya berfikir. Tapi orang-orang arif, orang-orang yang alim billah, tengok tuan-puan, jauh berfikir. Kau maha tahu ya Allah kesannya pada agamaku, kesannya pada duniaku, kesan pada akhiratku. Kau bawalah aku ya Allah pada sebaik-baik urusan, sebaik-baik perkara, sebaik-baik takdir yang memberikan segala-galanya terpuji kepada agamaku, duniaku dan akhiratku. Kita baca doa Abu Hasan ni, baru sekejap baca ni pun terasa tenang hati kita ya. Apatah lagi orang yang hidup dalam doa itu. Ustaz tinggalkan tuan-puan dengan satu kata-kata hikmah. Bukan kata-kata hikmah Ibnu Athaillah ni, kata-kata hikmah Nur Hafizah je. Ya. Ustaz kata macam ni lah kat diri Ustazah kan. Semua beban dalam hidup kita, jangan letak kat fikiran. Kalau letak kat fikiran, fikiran kita celaru, jam. Sebab dia terbatas. Jangan letak segala urusan dan beban semata-mata dekat fikiran. So kita time tidur lah. Tak payahlah sampai tak boleh tidur. Sebab apa? Tak shut down kita punya otak. Berfikir. Time kita ada urusan macam kuliah macam ni, fokuslah. Bagilah kuliah. Dengarlah kuliah. Hayatilah iktikaf kita dalam masjid ni. Kenikmatan iktikaf. Sebab apa? Jangan berfikir tak menentu hala. Urusan dan beban tak pernah berhenti banyak. Jadi Ustaz kata kat Ustaz, jangan letakkan urusan-urusan kamu kat fikiran kamu semata-mata. Nanti jam. Jangan letak urusan dan fikiran kamu dekat lidah kamu. Kamu akan sentiasa mengeluh. Dan nanti terbuka aib kamu. Ada kan orang tanya dia, ni cerita lama-lama lah. Kita kadang-kadang nak mujamalah, saja nak tanya. Assalamualaikum Kak apa khabar? Khabar tak baik, dia kata. Terkejut lah dia. Ini cerita betul. Ya Allah, menyesal pula tanya apa khabar. Ya, rupanya dia tengah stres. Jadi dia tak boleh nak kata Alhamdulillah. Dia memang terus terang orangnya. Ya, dia cakap khabar tak baik, dia kata. Aduh, lepas tu Zaman pegang lama tangan dia. Dia pun cerita, Ustazah gini. Jadi Ustazah baru jumpa dia 2 minit dah tahu cerita dia 30 tahun. Sebab di sini tuan-puan, dia letakkan semua beban urusan dia. Ada orang pegang tuan-puan lidah dia, orang tak pernah tahu apa urusan dia. Aku kawan dengan dia, aku kejiran sebelah rumah dia. Ya, saya ada beradik angkat dia. Tak tahu, tak boleh baca. Sebab apa? Tak di sini letak dia. Letak kat sini aib tuan-puan. Orang yang mendengar belum tentu simpati. Tentang suka. Padan muka dia ni. Aku ingatkan dia bahagia sangat, rupanya menderita. Suka hati dia rupanya. Kita tak tahu dengan siapa kita luahkan. Okey, jangan letak beban kita di lidah. Jangan letak urusan kita, beban kita di emosi kita. Sebab emosi kita ni memang tak mampu nak tanggung segala beban ni. Nanti emosi kita rapuh, kecewa, luka, sedih, risau, emosi. Nanti jadi macam-macam lah, bawa pada penyakit, masalah-masalah kesihatan mental. Itu semua masalah-masalah daripada emosi juga. Dan jangan letak beban-beban kamu tu pula dekat hati. Nanti mudah
putus asa, ya, putus asa dengan rahmat Allah. Sebab apa? Semuanya nak main makan dekat hati tu. Jadi habis tu urusan-urusan yang banyak-banyak hari-hari nak letak kat mana? Simple je tuan-puan, letak dalam doa kita. Letak dalam doa kita. Letak dalam doa bermakna kita mengembalikan urusan itu kepada yang menciptanya, yang mengurusnya, yang maha sempurna, yang maha bijaksana, yang maha mengasihi kita, yang maha mencintai kita. Ini kan orang yang sayang kita pun kata kesian. Allah, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kita tahu nak filter otak kita, fikiran kita, emosi kita, lidah kita, hati kita. Kita kena meletakkan sesuatu yang sesuai. Dalam doa kita, syarat dengan urusan-urusan kita, beban-beban kita. Yang kita minta ringan, diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustazah cuba melatih diri dengan benda-benda macam tu, tuan-puan. Banyak urusan, banyak. Ya Allah, risaunya. Kadang-kadang kan risau. Terus doa. Ya Allah, aku sekarang sedang risau. Terus je. Aku sedang risau, ya Allah. Engkau lah yang maha. Sebutlah nama-nama Allah. Kau maha Al-Qawiyu, Al-Matin. Kau maha kuat, kau maha kukuh, kau maha gagah. Tolong urusan aku ni, ya Allah. Jadi kita lepas tu rasa lega, rasa ringan. Lintasan tu selalu datang, tuan-puan. Rasa beban urusan. Ketakutan, kesedihan. Ya, nak rasa kecewa tu mudah je kita manusia ni kan. Nak rasa luka, rasa berjasa, rasa macam-macam. Semua tu dah. Bila kita hantar pada Allah tu, bila kita sebut Ya Allah tu, maknanya kita berdoa lah kan. Ya Allah, sekarang tengah sedih ni. Sebab dari segi psikoterapi, tuan-puan, kita jangan deny, kita jangan menafikan apa yang kita sedang rasa. Ya, senang mengaku je. Ya Allah, tengah sedih, ya Allah, sedih sangat ni, ya Allah. Macam tu lah. Dengan Allah pun berdoa bukan nak suruh bersajak-sajak bagai. Ya Allah, lihatlah hujan sedang turun, langit mendung. Tak payah. Cakap je. Ya Allah, dia tengah sedih, ya Allah. Aku tengah sedih, ya Allah. Ya Allah, tolong hilang kesedihanku, ya Allah. Macam tu je. Tapi bila kita menyebut nama Allah, jadi doa. Kalau tak, tadi kita je fikir seorang-seorang. Fikir macam ni, strategi macam ni. Tapi tidak disambung dengan nama Allah. Tidak disandarkan kepada Allah, dia tak jadi doa. Jadi kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jam, lumpuh nanti. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita berhenti setakat ini saja. InsyaAllah kita jumpa pada tarikh yang akan datang. Walaupun tak tahu tarikh bila ya. Asasnya adalah pada minggu pertama dan ketiga kan. Ya, setiap hari Khamis. Cuma kadang-kadang Ustazah ada outstation. Jadi kena ada adjustment jugalah sikit sebanyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa yang lain. Ya, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak buat makluman sikit kepada tuan-puan yang ingin nak melaksanakan ibadah